بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah beri afiat pada tubuh badan kita. Allah kembalikan semula roh ke jasad kita. Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pada pagi ini sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kita memilih berada di taman syurga berbanding dengan berada di mana-mana tempat yang lain, walaupun tempat itu nampak macam syurga, tapi kita memilih tempat ini yang merupakan mini syurga, taman-taman syurga. Mudah-mudahan nanti Allah permudahkan kita jalan ke syurga Allah yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang tak dapat nota, boleh gunakan buku ni di belakang dekat rak library 2 tu. 40 hadis cinta ni muka surat 162. Ni siapa nak? 162. Nah, sama. Muka surat 162, buku pink tu. Hari ini kita masuk hadis yang ke-23. Saya dah share dalam grup muafakat, dah share juga dalam grup musalla. Jadi mana yang tak, nak nota boleh ambil di situlah. Hadis berkenaan dengan kesempurnaan iman. Hadis yang ke-23. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Sekali lagi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Ada berapa lillah tu? 1, 2, 3, 4. Maksud dia dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah Al-Bahili, gelaran dia Al-Bahili sebab dia datang daripada kabilah Bahilah ataupun kampung Bahilah, maka dia digelar Abu Umamah Al-Bahili. Kenapa namanya Abu Umamah? Kerana dia ada anak namanya Umamah. Itu trend orang Arab, anak sulung digelarkan kepada ayah dan ibunya.
Kalau anak sulung nama Umamah, ayahnya Abu Umamah, mak dia Ummu Umamah, macam tu. Kalau kita ada anak sulung nama Muhammad, mana ayah yang dipanggil Abu Muhammad, mak dia dipanggil Ummu Muhammad. Macam tu. Anak sulung lah. Macam tu. Baik, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyintai kerana Allah, 1, membenci kerana Allah, 2, memberi kerana Allah, 3, dan menahan pemberian kerana Allah, 4, maka imannya telah sempurna. Rasa-rasa macam ada can tak? Ada tak? Rasa-rasa tengok sekali macam ada can. Sempurna dah iman aku ni, gayanya tengok sepintah lalu lah. Kita sayang kerana Allah, benci pun kerana Allah, beri pun kerana Allah, tak nak beri pun kerana Allah. Rasa-rasanya macam ada sipi-sipi, kan? Sipi-sipi. Tapi yang paling betul dengan kita, yang paling tepat, kita menyintai, itu memang betul dah. Tapi kerana Allah tu jangan sebut lagi. Membenci memang ada seorang benci. Memberi memang seorang memberi. Menahan pemberian pun seorang tahan. Empat tu confirm ada, tapi yang tak ada kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah tu. Jadi mari kita audit diri kita lah hari ni. Kita audit sikit. Macam mana cara kita nak sempurna iman? Iaitu dengan buat 4 perkara. Yang mana 4 perkara ni kita buat kesemuanya kerana Allah. Lillahi, 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 lillahi. Kalau kita memang payah betul nak datang, kata bila lah nak datang ikhlas, tak apa, sebutlah hati kita kerana Allah, kerana Allah. Lillah, lillah, lillah. Ajar diri kita begitu. Tak sebut tak apa, tapi bila kita rasa nak menyebut pada orang ataupun kita rasa macam nak mengungkit, istighfar, aku buat kerana Allah. Kita ajar diri kita, aku buat kerana Allah ni, kerana Allah ni, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Ajar diri kita macam tu. Jangan kuat-kuat sebut malu kat orang. Kata benda pula dia ni, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Ini isim ke apa ni? Jangan nampak sangat dalam hati. Kita ajar hati kita supaya menerima apa saja yang kita buat tu kerana kita buat kerana Allah. Baik, terjemahan dia. Bukan terjemahan dia, syarahan dia. Dr. Mustafa An-Nadwi kata apa? Ini saya terjemahkan. Kalau salah tu bukan salah apa Syekh Dr. Mustafa An-Nadwi sebut, tapi salah saya terjemah. Salah faham saya. Dr. Mustafa An-Nadwi syarah macam mana? Seorang Muslim yang benar ataupun yang sebenar adalah orang yang cintakan kebaikan untuk orang lain sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Ini minggu lepas. Saya kata suka tak kalau saya dapat gelaran Datuk? Suka? Ikhlas. Maknanya itu sebab apa dia suka? Sebab kalau dia dapat pun dia suka. Dapat. Datuk juga contohnya. Tan Sri tu lah. Puan kat depan ni. Dapat Tan Sri. Suka kita sebab apa? Dia dapat. Sebab dia mewakili jemaah musalla. Suka. Ataupun mewakili grup kuliah duha. Suka. Kerana apa? Dia seorang Muslim. Kemudian begitu juga kejahatan ia tidak suka ada pada orang lain sebagaimana ia benci ada pada diri sendiri. Kita benci sangat kalau kita ni pemarah, betul tak? Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Walaupun tak hilang marah tu. Ada juga tapi benci betul. Ya, aku benci betul pada aku ni. Kenapa aku suka marah orang? Kenapa aku suka membebel? Belete pagi petang siang malam. Kalau tak belete demam rasa. Jadi kita benci benda tu ada. Kalau kita benci benda tu ada pada kita, kita benci juga. Ada pada orang lain, tetapi tadi hujung tu, lillah, kerana Allah. Kena latih ya. Kita benci selalunya kita benci kerana sebab memang benci ya. Memang aku benci, tak adalah kalau aku benci. Kalau aku dah benci, keturunannya pun macam mana? Kalau aku dah tak suka, keturunannya pun aku tak suka. Ibu mertua tu kan. Maknanya kalau dah tak suka tu memang tak suka sungguh. Itu tak bukan kerana Allah. Kita benci kerana Allah ni lain. Kita benci sebab Allah benci. Itu maksud dia. Bukan kita benci bodoh gitu aja, tak. Kita benci kerana Allah benci. Buat maksiat tu Allah benci, kita benci.
Benci pula bukan pada batang tubuh orang tu, kerana batang tubuh tu Allah yang cipta. Kita benci pada perangai dia. Perangai itu boleh dibentuk. Kenapa tak berubah-ubah? Benci betul tengok perangai dia, sebab benda tu kalau menyinggah pada kita, kita benci juga. Jadi kita benci itu letak kerana Allah benci. Jadi kalau kita benci satu tindakan yang dia buat oleh seseorang itu kerana Allah, maka bila kita nak tegur pun kerana Allah, bukan kerana nafsu kita. Ramai orang dia benci itu kerana Allah dah, tapi bila nak tegur tidak kerana Allah. Kerana memang dia geram sangat kawan tu, dia pun sebut segala benda yang tak suka pada kawan tu. Akhirnya tak jadi juga kerana Allah. Baik, seterusnya kata Dr. Mustafa An-Nadwi, dia suka agar manusia keseluruhannya masuk ke dalam agama Allah dan diberi nikmat melakukan ketaatan agar di akhirat kelak dia mendapat tempat yang mulia. Kalau ada kawan-kawan kita yang belum masuk Islam, kita akan rasa suka kan kalau kawan kita tu yang tak Islam masuk Islam. Kalau sebelum ni mungkin dia Hindu, mungkin dia Buddha, mungkin dia Kristian, tiba-tiba dia masuk Islam. Kita sukalah. Bahkan kita suka kalau boleh seluruh dunia ni semua orang memeluk agama Islam. Rasa tenang je. Sebab Islam semua. Mudah nak cerita. Sama-sama kefahaman yang sama. Allah tu Allah yang satu. Allah yang menciptakan kita. Dialah layak disembah. Jadi kalau kita rasa kita teringin sangat nak masuk syurga, maka kena usahalah agar kawan-kawan kita di luar sana yang belum Islam tu masuk Islam. Sebab kalau Nabi sebut, kalau seorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita yang menyampaikan, ia lebih baik daripada unta merah. Ingat tak hadis tu? Unta merah mana nilai yang sangat besar. Jadi kalau kita nak unta merah tu, usahalah cari walaupun seorang buat simpanan supaya esok pahala tu banyak untuk kita. Kita ni mungkin kita menyampaikan sesama rakan kita yang Muslim dah, tetapi kita kurang menyampaikan kepada saudara kita yang belum Muslim. Jiran-jiran kita kok ada yang belum Islam, cerita sepatah Islam tu macam mana. Sama ada dia terima tak terima tu cerita lain. Cerita dulu pada dia Islam ni agama yang baik. Sebagaimana agama kamu mengajar kamu buat baik, agama kami Islam ni jauh lebih baik daripada itu. Bahkan semua aspek hidup kita tak ada yang tertinggal, tidak tertanggal daripada Islam. Daripada kami buka mata sampai kami pejam mata, bahkan ketika kami pejam mata dan tidur pun Islam mengawal kami. Bangun tidur kami diajar begini, baca doa, puji Allah. Kemudian bila jumpa kawan-kawan, apa yang kami sebut pertama sekali, Assalamualaikum. Itu mencerminkan orang Islam. Sebab kita mendoakan orang lain, moga kamu mendapat sejahtera. Kita doa. Dia pun jawab, kamu pun moga mendapat kesejahteraan. Jadi kita cerita kepada mereka tentang keindahan Islam. Tapi yalah, saya sendiri pun banyak juga cerita pada kawan-kawan yang bukan Islam setakat ni, tak ada nampak masuk Islam pun. Tak apalah, doalah mudah-mudahan mereka yang belum masuk Islam tu agar esok masuk Islam. Kan seronok kat dunia kita berkawan, kat syurga pun berkawan juga. Dan kadang-kadang yang masuk Islam lewat daripada kita ni jauh lebih baik daripada kita. Ramai macam tu. Dulu dia, contohnya siapa tu yang pelakon tu kahwin dengan Sabri Yunus, kahwin dengan Angelina. Siapa sangka? Tak, siapa sangka besar pahala Abang Sabri Yunus. Banyak pahala dia sebab dia membawa petunjuk kepada orang yang dalam kegelapan. Dah tentu dia dapat pahala yang besar, lebih baik daripada unta merah tadi. Besar pahala tu. Walaupun kawan tu masuk Islam kerana nak berumah tangga, jangan kita skeptikal pula, ragu-ragu, ya ke? Sebab nak kahwin masuk Islam. Jangan lupa kisah mak Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Jangan lupa cerita tu. Ummu Sulaim dia kahwin dengan Abu Talhah. Kalau ingat cerita dia, Abu Talhah orang kaya kat Madinah.
Dia berkenan lama kat Sulaim, mak Anas ni. Jadi dia berbisik lah, istilahnya mengisik kepada Sulaim nak jadikan isteri. Apa Abu Talhah kata, Sulaim kata, wahai Abu Talhah, orang macam kamu ni tak layak ditolak pinangannya. Tetapi aku ni perempuan beriman, kamu pula kafir. Mana boleh? Tapi kalau betul lah cinta kamu pada aku tu betul-betul tulus, kalau betul-betul kamu nak jadikan aku isteri, lebih kurang itulah maksud dia. Tidak ada yang aku minta, melainkan mahar aku itu hanyalah Islam kamu je. Cukuplah, tak payah beri apa-apa dah kalau betul nak pada aku ni, tak payah beri apa-apa mahar pun. Cukuplah Islam tu, cukuplah. Lalu masuklah Islam Abu Talha. Dan sahabat-sahabat duk sebut, bahkan ulama kemudian pun sebut, tidak ada nilai mas kahwin yang paling mahal melainkan mas kahwin yang diberi oleh Abu Talha kepada Sulaim. Ingat nama dia Sulaim, mak kepada Anas bin Malik tu, yang khadam Nabi umur 10 tahun tu. Kenapa? Nilai dia sebuah Islam. Islam mana boleh dibilang dia dikira dengan duit. Mana besarnya mas kahwin itu, sebab dia hanya bayar dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukti dia, bukan semua orang yang masuk Islam dengan sebab perkahwinan itu niat dia tak ikhlas. Kita kena sangka baiklah. Ni ramai ingat sangka buruk. Ya ke tak masuk Islam buat nikah? Ramai. Yelah, ada lah yang tak menjadi, ada. Tapi tak boleh pukul rata lah. Kita doalah mudah-mudahan siapa saja yang berkahwin, masuk Islam sebab berkahwin, diperteguhkan imannya sebagaimana Abu Talha. Abu Talha, tuan-tuan puan semua kalau pergi ke Masjid Nabawi, tuan-tuan tak boleh masuk Masjid Nabawi kecuali melintah kebun ni dulu. Kebun Abu Talha sampai sekarang ada, tapi dah tukar kebun tu jadi payung. Payung terbuka tu. Itu asalnya kebun Abu Talha yang telah disedekahkan, diwakafkan oleh Abu Talha, suami pada Sulaim tadi. Ketika didengar firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, juz 4. Kamu tidak akan mendapat darjat kebaikan ataupun kamu tidak akan mendapat syurga melainkan kamu menginfakkan apa yang paling kamu sayang. Dia cepat-cepat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tak ada apa yang aku sayang pada harta yang aku miliki melainkan kebun birha ataupun bi'ruha, telaga ha ni. Aku infakkan kebun dan telaga ni untukmu ya Rasulullah, untuk Islam. Dia kata gitu. Dia ada telaga tu, kalau yang ikut jemaah saya kalau pergi umrah yang lelaki lah, boleh saya tunjukkan telaga tu di belakang sekali. Nombor 4791 gitulah, dekat rak apa? Rak kasut tu. Belakang sekali belah kiri, pintu 330 tu. Terus sah belakang sekali, tiang kedua selaklah kapet tu. Dalam balik kapet takkan ada dua telaga. Tapi hati-hati sikit jangan duk selok kot, dan ada Pak Arab tengah tidur situ selok kapet tu. Kena bambu pula dengan Pak Arab tu. Pergi waktu-waktu duha pukul 9 gitu, tak apa ada orang. Kita akan nampak lagi telaga tu ada dua. Tu diletak tile bentuk bulat. Telaga tak boleh guna lah. Tapi itulah telaga yang diberi oleh Abu Talha kepada Rasulullah. Rasulullah ni bila dengar Abu Talha nak beri telaga, Rasulullah kata apa? Bah Rasulullah kata. Tu dia, Rasulullah kata, harta yang kamu nak bagi tu Abu Talha, harta yang mahal tu. Dan aku cadangkan kepada kamu Abu Talha, harta kamu ni kamu wakafkan juga. Tapi untuk ahli keluarga kamu. Dia panggil wakaf zuri, wakaf ahli keluarga kamu. Jadi Abu Talha pun namakanlah sepupu sepapat dia nak bagi telaga tu. Maknanya pahala tu sampai kepada dia, manfaat dapat kepada ahli keluarga yang disebut. Sampai hari ini semua yang masuk Masjid Nabawi akan melintah ke Abu Talha. Itu mula masuk asbab cinta kepada seorang wanita sahaja. Abu Talha nama dia. Kahwin dengan Sulaim. Jadi kalaulah kita dapat tarik seorang masuk Islam, asbab apa-apalah perkahwinan ke, kalau boleh cari menantu yang bukan Islam, masuk Islam, bagus juga. Kahwinlah mana dengan Chinese ke, dengan Indian ke, bagus. Itu kata orang target kita nak ni dah dapat unta merah tadi. Okay, sambung sikit lagi.
Begitu juga dia suka untuk memperolehi syurga dan benci dijerumuskan dalam neraka. Kita semua sukalah nak masuk syurga. Cerita pasal syurga pun rasa berbunga-bunga dah hati. Hinggakan kepada kesukaan atau kebencian kepada material, melakukan suatu pekerjaan serta kesibukan yang lain. Kita ni ada yang kita benci, ada yang kita suka. Kadang-kadang kita rasa penat bekerja. Kadang-kadang kita suka pada kerja kita. Apa saja yang kita suka tu, pada buat pekerjaan apa-apa sekalipun, kita benci pada neraka, kita suka pada syurga. Kebencian dan kesukaan itu kita suka pada diri kita, begitu juga kita suka pada saudara kita yang muslim yang lain. Ni macam juga hadis yang kita bincang minggu lepas lah. Dia akan menyukai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai, seperti tempat tinggal. Jadi orang beriman yang beriman dengan iman yang sempurna ni, apa yang mengikut syarahan Dr. Mustafa An-Nadwi kan disebut ahabba lillah, abghadha lillah, a'ta lillah, wa mana'a lillah. Semua-semua ni jadi dia sukalah sesuatu yang Allah sukai, seperti tempat tinggal. Dia suka tempat tinggal tu. Contohnya dia suka rumah tu kerana Allah. Kerana Allah maksudnya apa? Kita buat rumah cantik-cantik, kita niat kerana Allah. Di dalam niat kerana Allah tu apa? Kita bina rumah supaya anak isteri kita duduk selesa, jiran datang bertandang pun selesa, saudara mara datang pun senang, tetamu datang ke rumah boleh menumpang. Jadi kerana Allah tu. Jadi itu antara tanda-tanda kesempurnaan iman. Maknanya tempat tinggal. Makanan. Kita makan yang sedap-sedap tu, jangan makan kerana sedap saja. Itu masalah kita, makan nak sedap tapi lupa kerana Allah. Bila kita makan yang sedap, tanda pertama sekali kita makan ni kerana Allah ialah alhamdulillah. Tapi biasa kita sedap kalau makan di sini. Suruh anak kita tag tempat ni. Ustaz, awak buat sikit konten ni kata kat TikTok tu biar orang semua tahu tempat ni sedap. Kita sekadar tu ya, sepatutnya kalau alhamdulillah ya Allah sedapnya, ya Allah makan sini, syukurlah rezeki yang kamu beri pada kami. Tengok dalam cerita Mak Saleh, kadang-kadang kita tengok orang yang tak beriman, dalam amalan dia menunjukkan amalan orang beriman. Dia sebelum makan, dia pegang tangan ramai-ramai. Oh God, dia kata, kami berterima kasih atas, kalau makan ayam dia sebut ayam golek yang kami makan hari ini. Dia sebut juga roti-roti. Dia sekali pun di atas meja sebut. Kita ni tak ada dah. Bismillah pun takut lupa. Dah nampak sedap. Terbeliak baju mata. Nak makan kat hotel ni pesan untuk diri sendiri ni. Selalu tidur kat hotel. Dah lupa. Tengok makanan banyak sangat lupa. Siapa tak tahu nak makan apa? Rasa ini sedap. Nak ambil tu. Sedap dia. Dah lah. Aku nak makan apa sebenarnya ni? Itu. Biasa kita macam itulah. Jadi apa saja makanan yang kita suka tu biarkan Allah. Pertama sekali bila kita makan, tubuh kita segar, tubuh kita sihat, mudah buat ibadah. Kalau tak makan kan badan lemah, malas contohnya. Macam itulah maksudnya. Kemudian kata Syekh Dr. Mustafa lagi, dia kata apa? Pakaian. Pakai pakaian yang elok-elok. Sebab itulah dalam Al-Quran sebut, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kamu ketika kamu hadir ke masjid. Maknanya pakai yang cantik-cantik pergi masjid. Pakai yang cantik-cantik, yang kemas-kemas. Kan dalam forum, ingat tak? Forum ada yang saudara Hazri datang. Dia kata, cuba tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikirkan, masa bila yang Nabi selekih? Masa bila yang Nabi selekih? Kalau kat luar Nabi tak selekih, dalam masjid jauh Nabi tak akan selekih. Mana Nabi sangat kemas orangnya, pakai pakaian yang proper, memilih pakaian yang sempurna, yang betul. Ada Ummu Salamah kata Nabi suka pakai baju gamis. Kenapa Nabi suka pakai baju gamis? Sebab Nabi di hadapan isteri, Nabi suka pakai baju gamis. Maka isteri dia kata baju yang Nabi suka ialah baju gamis. Kemudian ada kata pula Nabi suka pakai jubah. Kenapa? Dalam majlis-majlis formal, berjumpa dengan kawan sahabat, berjumpa dengan delegasi luar, Nabi pakai jubah. Maknanya ada dua pandangan berbeza daripada isteri dan juga daripada para sahabat. Menunjukkan Nabi ni di hadapan isteri dia tak pakai pakaian macam depan orang. Kenamaan ni tak ada kerja lah pula Nabi nak pakai macam kita. Ada di rumah kalau suami bekerja pakai telehe. Takkanlah di rumah pakai telehe juga, siap pakai suit. Isteri dia tengok pandang atas bawah, ngapa laki aku ni? Daripada pagi sampai ke malam ni tak pakai blazer ni.
Atas bawah terus tengok kata, tak lama dah rasa orang tua ni. Nak mati je gayanya. Buang terbiar. Jadi Nabi memakai pakaian yang kemas sesuai dengan suasana, situasi. Di hadapan isteri, Nabi pakai gamis. Di hadapan orang ramai, delegasi luar, Nabi akan pakai pakaian yang lebih kemas sesuai dengan waktu itu, iaitu memakai jubah. Jubah Nabi pula ada jubah Rum, ada jubah Yaman. Jubah Yaman dipanggil hibarat. Jubah Yaman ni dipanggil hibarat. Cantik sangat. Jubah Rum ada, jubah Qatar pun ada, macam-macam. Jubah yang Nabi simpan lah, stok pakaian Nabi. Maknanya pakaian itu kita pakai kerana Allah akan berbeza dengan kita pakai kerana orang nak tengok. Kebanyakan kita ni, saya sendirilah, kita kena betulkan niat balik. Kadang-kadang kita pakai kerana orang tengok macam mana agaknya. Letak dulu kerana Allah suka kita pakai pakaian kemas. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah baju atau perhiasan yang cantik-cantik ketika kamu berada di masjid. Wa kulu washrabu, makan minumlah. Wala tusrifu, jangan bazir. Allah kata. Dalam ayat sebelum tu lagi, dalam surah yang sama, Allah kata apa? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah diturunkan kepada kamu pakaian yuwari sawatikum, pertama sekali untuk tutup aurah kamu. Yang kedua warisha, untuk nampak cantik. Maknanya ada dua fungsi pakaian. Satu, orang Islam kena letak dulu pertama sekali ialah kerana nak tutup aurah. Yang kedua, barulah kerana nak nampak cantik, nampak elok. Dan Allah sebut lepas tu walibasut taqwa, yang ketiga tu, dan pakaian ketakwaan itu zalika khair, itu lebih baik. Pakaian ketakwaan itu ada dua tafsiran ulama. Satunya ulama tafsir. Satunya pakaian ketakwaan itu ialah pakailah baju macam mana pun, pakailah pilih macam mana pun, yang lebih utama ialah dalaman kita, hati kita kena betul. Takwa itu yang paling Allah tengok, mana kebersihan hati kita. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua ialah pakaian takwa itu ialah pakaian yang cenderung kepada pakaian orang-orang bertakwa. Itulah yang paling baik. Sebab itulah kita, tuan-tuan, saya sendiri pun sebut dalam grup imam-imam, dalam grup Imam Bilal Siap masjid kita ni, imam dengan Bilal kalau boleh selalulah pakai jubah, terutamanya ketika hadir ke masjid. Sebab kita imam, kita Bilal, bila-bila masa kita akan naik ke depan. Bilal pun gitu juga. Bilal jangan sedar hati, imam ada, tiba-tiba semua 5 imam demam. Bilal juga kena naik. Jangan sedar hati, pakai pakaian proper. Sebab walibasut taqwa itu pakaian ketakwaan. Orang akan nampak seorang imam, seorang Bilal, seorang ustaz, ustazah, biasanya dia akan pakai apa? Pakaian macam itulah. Adakah orang lain tak payah ikut? Kalau ikut lagi baik. Kalau semua jemaah kita ni, orang lelaki pakai jubah semua pergi semayang. Ni. Sebab Nabi akan pakai jubah ketika semayang. Nabi akan pakai jubah ketika semayang. Adakah Nabi pakai jubah setiap masa? Tidak. Nabi akan pakai gamis juga. Gamis tu kemeja lah. Cuma kemeja Nabi dengan kemeja kita tak sama. Kemeja Nabi dia labuh pakai lutut. Kemeja kita pakai pinggang. Sebab budaya kita, orang Melayu, kemeja kita macam tu. Kita ikut Mak Saleh sikit kemeja kita. Baju, kalau kita tengok baju Melayu, dia nampak macam ciri-ciri kearaban sikit. Sebab kebanyakan pendakwah daripada tanah Arab lu datang tanah Melayu, dia bawa budaya mereka tu. Pakai jubah, maka Tok Guru pakai jubah. Baju Melayu dia pakai pun siap bersamping. Bersamping maknanya banyak falsafah di sebalik samping tu. Samping tu menutup mana yang terkurang. Kemudian boleh jadi juga pelapik ketika untuk nak semayang di luar, di atas tanah. Dia juga menjadi senjata, dia juga menjadi apa? Menjadi serban. Samping tu kalau gulung-gulung boleh letak kat kepala jadi serban. Jadi orang tua dulu pakaian tu ada falsafah dia. Kenapa butang tu begini? Kenapa butang tu 5? Kan 5 butang. Rukun Islam. Sebab ni falsafah di sebalik pakaian tu nampak ciri-ciri Melayu yang menyerap daripada Arab, yang mana Arab tu membawa Islam. Maka sebab itu kita tengok pakaian orang Melayu dengan orang Arab cuma pendek sikit je. Kita baju Melayu kita pendek, jubah labuh sikit. Macam tu.
Tapi walaupun kita baju Melayu tu pendek, kita pakai sepasang dengan seluar. Siap dengan kain samping semua, lengkap. Dan nampak kita bersatu persalinan ada apa kita panggil ridak. Ridak yang di atas apa ada dua atas bawah tu. Maknanya ada lengkap atas bawah. Lebih kurang. Tapi bila hari ni modelnya kita ikut barat. Kemeja kita macam kemeja orang putih lah, pakai kerja pun pakai baju kemeja, pakai tie. Kemudian kalau pakai baju Melayu pula, macam-macam etika ni, cerita etika pemakaian pula. Kalau kita pakai baju Melayu tak boleh sarung dengan jaket ataupun blazer. Kalau pakai baju batik macam tu juga, pakai baju korporat macam tu juga. Itu semua apa yang dicipta oleh kita kata orang-orang hari ni lah. Tapi nak ceritanya, pakaian ketakwaan itu bila nampak datang ke masjid itu, makna pakaian kita jauh lebih cantik daripada kita berada di luar masjid. Sebab khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan kamu ketika kamu berada di masjid. Mana kalau boleh pakai yang lengkap, ada jubah, ada kopiah, ada serban, pakai yang tu. Isteri-isteri ni kena tu prepare untuk suami. Kadang-kadang suami malas nak menggosok. Saya cakap terang, saya malas tu menggosok. Perkara yang paling malas gosok baju. Mujur ada isteri gosok baju kita tak. Jadi isteri-isteri ni gosok saya cakap jubah. Beli jubah bukan main mahal lagi dekat Mekah tu. Nak terbang beli jubah tu. Padahal kat kedai Ustaz Mahmud ada. Dekat Kuantan Perik tu. Tapi dia pergi beli jauh tu. Kat Mekah, Madinah tu. Beli. Jubah An-Nur. Beli mana? Mekah. Made in Mekah dia kata. Padahal An-Nur buat kat Indonesia. Ada yang buat kat Vietnam, ada buat kat Kemboja, ada buat kat Malaysia pun. Kita beli jauh tu. Terbang. Tiba-tiba baliknya, keknya kata orang Temeloh balik Malaysia, taknya pakai jubah tu. Kan sayang. Libasut taqwa, pakaian mencerminkan ketakwaan. Dulu tuan-tuan, perempuan semua, zaman saya kerja, ni, tak pakai ni. Ni bojai jetak kata orang tu. Bojai ni, kalau zaman mengajar tu, dia ada etika berpakaian seorang guru dah. Pakaian kena plain, pakai kena tuck in, pakai seluar masuk dalam, pakai terleher, pakai nentek. Cikgu pakai nentek, supaya budak tahu nama cikgu. Ni kan budak masalah, itu ada falsafah dia tersendirilah. Pakai name tag, dekat name tag. Supaya cikgu bakal cikgu, tu cikgu Aizam. Itu cikgu Bahri, nama dia. Sebab budak-budak hari ni tak mengingat nama cikgu. Jadi lebih utama pakai name tag. Itu etika pakaian seorang penjawat awam, guru terutamanya. Guru tak dia pakai baju macam kita ni tudung-tudung kala-kala sangat ni. Sebab mengganggu konsentrasi belajar. Dia duk kira berapa banyak bunga. Kau Mina, kau kira bunga yang merah, aku kira bunga yang biru. Berapa banyak bunga dia? Kalau zaman labuci kan, zaman labuci dulu. Yang penuh, kau kira manik sebelah kiri. Aku kira manik sebelah kanan. Bila cikgu menulis kat whiteboard, anak-anak murid kat belakang, cuba tengok. Cikgu saya siapa? Main. Sebab itulah, pesan pada anak-anak kita jadi cikgu, pesan pada suami isteri kita pakai yang elok. Kalau menulis, terlondeh lengan tu. Kena pakai hand sock. Sebab tu cikgu-cikgu kebanyakan pakai hand sock. Sebab apa? Kalau terlondeh lengan tu, budak-budak form 4, form 5 nya scan. Lawanya lengan cikgu. Itu pakaian guru. Zaman cerita zaman mengajar, ni tak lekat ni saya ni. Tak lekat, pakai waktu luar jabat saja. Bojeng lah. Nak smart kono-kononnya. Tapi nampak sekarang ni bila dah pencen, lekat kat kepala ni. Rasa nak keluar, tanya isteri saya pun tak perasan. Rasa sekan tak pakai kopiah? Pakai kopiah juga. Walaupun malam tadi pergi dekat street art. Pakailah kopiah. Biar orang panggil pakcik atuk ikut umur lah. Panggil aku atuk pakcik ke. Dia pakai kopiah ni kalau umur 50 jadi 60. Tak? Kalau nak buat muda pakai cap. Semalam beli juga cap tu. Supaya nampak muda sikit. Tak muda juga. Sama yang orang nampak tua je ke. Pakailah macam apa sekalipun kalau tua tu tua. Sedarlah diri. Alhamdulillah. Tujuan pakai tu tujuannya untuk walibasut taqwa, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Saya lebih suka berpakaian macam ni. Ramai orang tengok saya pagi petang siang malam berjubah je. Kalau ada nak buat kerja sikit pakailah t-shirt. Sebab itulah yang pakaian Nabi suka. Dulu tak boleh pakai. Tuan-tuan cuba bayang kalau saya mengajar dalam kelas pakai jubah. Tak tahulah budak-budak dalam kelas kat belakang apa dia cerita entah. Jadi peluang yang terbaik untuk kita pakai pakaian sunnah Nabi ni ialah ketika kita berada di masjid.
Pakailah pakai jubah, orang perempuan, orang lelaki pakai jubah, pakai kopiah. Kalau bukan serban, pakailah, orang nak kata-kata lah. Hah? Belum balik haji, pergi pun tidak, balik usah lah. Pergi haji pun tak lagi, pasal ke balik pada haji. Pergi haji pun tidak, nak pakai macam haji. Dia ingat serban ni Pak Haji saja pakai. Serban ni pakai ya, pakaian sunnah, pakailah serban tu. Nak pakai besar mana serban, pakailah. Bila orang tanya kenapa pakai gini, sebab Allah menyuruh kita pakai pakaian terbaik. Nabi pun suka pakai pakaian tercantik, jubah yang terpilih untuk berada di rumah Allah. Jadi kita pilih yang terbaik. Kemudian ada implikasi hukum. Kena ingat-ingat juga orang lelaki. Kalau pakai kain pelekat, minta maaf, orang perempuan tutup telinga. Orang lelaki kain pelekat, tak pakai seluar dalam, minta maaf sebut. Kau pakai baju Melayu atas buntut. Bila kau sujud, apa yang nampak? Minta maaf, ada tu. Nampak lain macam benda yang berjuntai tu. Jadi pakai elok-elok. Kalau nak pakai baju Melayu, buat macam orang tua dulu pakai seluar, pakai samping, cantik. Samping tu bukan mesti samping macam kita pakai sekarang. Samping dulu kan pekat tergulung-gulung sampai ke lutut. Tujuannya apa? Menutup. Sebab bila kita semayang ni, kita sujud terutamanya, belakang kita ada orang. Dia nampak macam-macam. Kat depan Allah segala benda keluar. Dia nampak bayang-bayang. Jenis yang tak suka pakai seluar dalam. Orang lelaki memang dia kalau semayang ramai tak pakai seluar dalam. Rahsia dia. Sebab tak selesa pakai. Dia pengudaraan tak apa sedap. Jadi dia pakai kain pelekat saja. Dia pakai baju t-shirt ataupun tu. Jadi apa yang terbayang, apa yang nampak ketika dia sujud. Hati-hati. Sebab itulah orang yang cermat dia pakai jubah. Pakai jubah je. Jubah ni tak nampak dah sebab kain pelekat kat dalam. Dan biasanya kalau orang pakai jubah, dia suka pakai seluar. Seluar ni jauh lebih selamat daripada kain pelekat saja. Kain pelekat saja, jadi tak pakai seluar dalam. Jadi mari budak-budak nakal macam kami surau di Musola Raudhah ni, kita ni memang budak-budak memang superb lah. Pum atas bawah. Terlanggarnya kita, terpusing kita, terlanggar tertanggai kain pelekat. Guna gamaknya, segala benda keluar. Macam-macam apa? Jadi itulah sebabnya kalau pergi masjid, Allah minta kita pakai pakaian yang terbaik. Pilih yang terbaik. Jubah-jubah mahal tu keluarkan. Jangan sayang. Kalau rasa jubah tu dah tak apa molek sekarang, pakai beli. Habis duit kita untuk pakai baju tak ada untuk pakai di masjid, beli baru. Beli tu niat kerana Allah, pakai yang elok supaya kita ni menyukai apa yang Nabi suka. Bila kita menyukai apa yang Nabi suka, kita akan bersama Nabi itu je. Sipir dia mudah je. Pasal lah kat suami, pas ni malam ni tengok penuh semua berjubah. Habis semua nak jadi imam belaka. Dan kita pula jangan suka sergah kawan. Sergah kawan maksudnya apa? Kawan tu pakai jubah ni sergah suruh jadi imam. Itu pesen juga. Ni tolak kawan tu, tak imam tak ada. Kita tolak kawan tu, menggigit terkencing terberok dia kat depan tu. Ini ada sumpahan juga ni. Kata sejadah imam ni bukan sebarang orang boleh naik. Menggigil. Imam yang biasa di imam pun menggigil. Ini pula imam tak biasa di imam. Makmum sepanjang ayat dah. Ditolak dia. Dia baru nak try pakai jubah. Lepas tu tak ada. Lama setahun baru jumpa pula. Serik. Kena tolak. Janganlah nampak orang pakai jubah semua. Ustaz, imam. Sebab orang kalau pakai jubah ni kena ada janggut pula. Dan muka ustaz tu. Ustaz mengajar mana? Tak ada, saya bukan ustaz, baru nak start ni. Nampak pakai jubah memang nampak je ustaz apa? Pakaian nampak kan bila pakai jubah orang kata nampak macam ustaz. Mana bagus tu? Baik nampak suami kita. Pesan suami pakai jubah. Tak ada, jubah saya banyak yang nak apa? Apa dipanggil apa? Jubah pre-love. Zaman-zaman kurus dulu. Siapa yang lebih kecil daripada saya boleh banyak jubah-jubah yang simpan. Nak jual tak gamuk. Nak gantung apa nak bagi tu pun segan. Buku-buku biasa saya hantar ke Boja. Buku-buku hantar ke Boja. Orang ke Boja terima saja seadanya. Sambung sikit lagi Dia akan menyukai sesuatu yang Allah sukai seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain-lain. Kerana Allah. Macam tu. Juga benci apa yang diharamkan oleh Allah. Kerana Allah. Kita benci apa? Benda-benda yang Nabi tak suka, yang Allah larang.
Kenapa kita tak minum arak? Sebab Allah larang kita minum. Allah benci. Maka kita benci lah. Kerana Allah. Bukan kita benci minum arak kerana dia memabukkan, tak. Tetapi Allah larang. Yang memabukkan itu datang selepas larangan tu. Bila kita letak kerana Allah, maka kita sedar yang kepentingan kita meninggalkan benda-benda yang terlarang tu. Bukan kerana kita nak tubuh kita sihat, bukan kerana kita nak nampak baik, tapi kita nak buat tu kerana Allah suruh. Ataupun Allah larang. Dia juga menyukai perbuatan baik yang mematuhi syariat yang bermanfaat untuknya. Apa saja yang baik dia suka kerana Allah dan makhluk yang lain, serta membenci apa sahaja yang menyalahi syariat. Dengan sebab inilah imannya menjadi sempurna. Sebab tu Nabi kata apa? Ujung, faqad istakmalal iman. Maka dengan sebab itu sempurnalah iman dia. Maknanya orang yang iman yang sempurna, pertama sekali dia suka sesuatu kerana Allah, dia benci sesuatu kerana Allah, dia beri sesuatu kerana Allah. Ni mungkin kita, kalau kita jelaskan sikit, beri apa? Kita beri sumbangan pada musalla Ar-Radah ni. Tuan-tuan puan semua ni memang penyumbang-penyumbang tegak. Setiap kali kami kira duit tabung tu, semenjak kita buat bicara duha ni, sekali buka 2,000. Ni cerita betul ni, bukan cerita karut ni. 2,000, 2,900. Maknanya seminggu buka tabung tu macam semain Jumaat. Maknanya kita beri tu ke tabung tu, tabung musalla ataupun masjid mana-mana tu, beri tu kerana Allah. Jangan kerana nak tunjuk pada orang kita ada duit. Sebab itulah kita nampak tabung tu macam tak ada orang letak duit. Tetapi bila buka penuh, sebab semua berhati-hati bila nak letak tu, nak jaga hati elak daripada orang nampak. Betul tak? Saya perasan tu. Saya tengok tak dapat pula orang masuk duit dalam tabung. Jangan ramai-ramai tu. Tapi bila buka penuh. Maknanya ada yang curi-curi masukkan. Dan syukur jugalah, ni kena wawakan juga ni. Semenjak ada pantai pelindung yang cantik sekarang ni, semenjak ada penyu seekor besar kedamak pantai tu, dia orang pergi ziarah penyu tu, apa dia buat, jangan dia puja penyu, sudahlah. Dia pergi ziarah penyu, tengok orang kita ni kan suka rekreasi. Nak lepas Covid ni, pantang ada tempat menarik, nak pergi je. Jadi bila orang pergi sana, dia akan beritahu pada kawan, kau pergi sana, kau akan jumpa satu masjid besar, cantik, hijau. Saya sebut ni macam ni orang sebut lah, agak-agak dia orang sebut gitulah. Kubur tu cantik, hijau, besar masjid tu. Dia orang kata masjid lah. Sebab rupa kita tak macam surau. Masjid hijau kubah dia, kau berhenti kat situ. Dekat situ, dia kata, ni orang yang tak tahu ni dekat TikTok dengan FB yang dengar baik-baik. Datang kat situ, kau nak mandi memang best. Shower bapak besar. Nak berak sedap, sabun ada. 2 hari letak sabun habis, 2 hari letak sabun habis. Nak maklum ni. Sampai ada orang kata, tak beli ke sabun? Tak beli, benda beli semua. Beli habis. Tak tahulah sama ada orang guna ataupun anak-anak kita dah main tekan. Bimbang juga. Tapi rasanya sebab digunakan. Shower ada, nak melabur sedap, tandas kemas. Sebab itulah saya selalu malam-malam saya datang, petang saya datang, saya masuk tandas. Saya tengok tandas tu kalau tak flash, tekan flash. Buat kerja kebajikan sikit. Kalau lantai tu kotor, ni dah cerita, tak apalah cerita supaya orang lain buat. Nampak lantai tu macam ada pasir sikit, jirus. Sikit je kerja, apa susah pun. Ingat Tok Guru Ni Aziz. Saya betul-betul terkenalkan yang Tok Guru Ni Aziz buat. Tok Guru Ni Aziz, dia pergi cuci tandas awal-awal sebelum subuh. Sebab dia memang jenis bangun awal. Dia mari surau tu kalau ke masjid tu, kalau subuh 5.45 pukul 5 tu dah ada dah. Saya tengok sendiri dengan mata saya sendiri. Ketika orang lain tak ada, kami datang paling awal pada ketika kita masuk buat rombongan ke Masjid Tok Guru ni. Saya tujuan datang awal tu, nak jumpa lah Tok Guru. Sampai ke masjid, kami ni pukul 5 rasanya. Tak ada orang. Adalah seorang depan tu. Duduk depan mihrab seorang, duduk ngaji, duduk berzikir. Kata, mana Tok Guru? Tak nampak pun. Ya, ke awal Tok Guru ni seorang mari tak ada. Seorang mari tak ada. Seorang mari tak ada. Bila azan, bangun sembahyang sunat belaka, rupa-rupa seorang depan tadi dia dah. Lepas tu silap betul lah. Patut tadi gidah tadi. Ya kita tak ingat siapa dia, Tok Bilal ke Tok Siok ke, waktu kasabu tak cicak ke. Jadi dia bangun awal, tak cerita Tok Guru tak. Dia cuci tandas. Cuci tandas dengan tujuan apa? Nak bagi rasa rendah diri.
Kita dia kadang ego sangat, dia MB, dia nak bagi rasa rendah diri, tandas. Kita ni payahlah sikit lah kalau jadi MB mana nak ada jadi tandasnya. Tandas di rumah pun orang lain tu nak cuci dah. Dia itu satu kelebihan. Jadi tuan-tuan kalau masuk, tengok bersih tandas kita. Kalau rasa kotor tu jangan mengomel. Kalau nampak orang tak flush, pergi tekan je flush. Pejam je mata, jangan tengok balak tu. Pejam mata Bila dah habis hari tu baru jenguk, tak bersih lagi, tekan balik, pejam lagi mata. Jenis besar-besar berak tu tinggal penuh mangkuk tu, memang marah juga, rasa juga sakit hati, tapi kannya. Orang tak tahu kita dengan Allah Ta'ala pada ketika itu. Mungkin pahalanya kita masuk syurga sebab kita jaga kebersihan tu. Jadi semenjak orang pergi ke pantai, semenjak orang pergi ke batu tu, dan saya pun sebut dalam TV, dekat TV 9, baik TV 3, baik TV Hijrah pun saya sebut, saya akan sebut ada landmark baru dekat Kuantan, iaitu penyuggerasi kata. Kalau pergi ke sana akan melintas musala Ar-Raudhah. Jadi orang pun singgah mandi, dan saya duk perhati orang yang datang tu dia suka mengintai juga. Kadang-kadang dia tak nampak kan kita duduk atas. Saya nampak orang tak perasan. Dia mandi-mandi, dah puas mandi tu, macam-macam dia menyanyi apa semua lah. Dia masuk, dia tak duit dalam tu. Rupa-rupanya ada rahmat juga di sebalik keindahan pantai kita tu. Ada orang sumbang ke tabung kita. Syukur sangat sebab musala kita ni tepi jalan besar. Nak parking senang. Cuma silapnya orang kita ngapa tak nak niaga kan? Kalau letak air balang kat situ, kaya dia kalau sudah 11 bulan dulu dia berniaga air situ, rasa dia dah boleh tukar Mercedes lah. Tapi tak ada lagi yang berniaga. Dia baru nampak sehari dua Kak Z berniaga krepek tu pun krepek lambat kaya. Marah Kak Z. Jual lah benda lain pula, jual kereta ke. Cepat sikit kaya. Jual krepek lambat kaya Kak Z, mana Kak Z? Jual krepek, jual benda-benda cepat kaya sikit. Bila kaya, cepat masuk sumbangan ke tabung kita. Jadi alhamdulillah tabung kita tu penuh. Tak minggu ni kalau kita buka. Kita akan buka tu selalunya Puan Faizah dengan Syukri dia buka. Dia akan kata apa? Okey, bersedia untuk melihat duit melempar. Buka, duit turun. Seronoknya lah. Dengar ni kan geng-geng jenis mancing duit ni kan, dia mari mancing situ. Duit banyak tak apa, ini malam kita datang. Malam ni kita kerja overtime. Datang sini. Habislah, kena jaga semua. Tapi alhamdulillah lah setakat ni, walaupun memang kita sediakan kawalan keselamatan. Kawalan keselamatan taman tu surau bayar. Musala bayar. Nak beritahu juga orang luar sana, kita keluarkan duit kita untuk bayar gaji pengawal keselamatan taman tu, kita bayarkan gaji dia. Jadi dia orang kita minta syarat dia, mari tengok musala. Sampai pukul 5.30 tu ronda-ronda lah taman, dan jangan lupa tengok musala. Jadi orang tengok ada sentiasa ada pegawai keselamatan, orang pun tak berani lah nak mancing. Kita pula lampu pasang. Lampu tu sebab tu kita pasang keliling supaya kalau jenis orang yang mancing ni, dia tak berani lah cerah. Kemudian baru ni ada kawan saya semalam, dia datang, dia tak beritahu saya. Dia ambil gambar dekat musala Ar-Raudhah tu, dia post dalam grup, dia balik. Saya kata, kau ada dekat rumah ngapa tak khabar kata. Jadi dia kata apa? Dia kata orang Temeloh, kau masuk surau, dia kata. Sejuk. Tak tutup ke aircon? Lupa ke apa? Saya kata apa? Memang daripada waktu Zuhur sampai Asar kita buka on aircon tu sepanjang masa. Supaya orang balik semayang selesa, sejuk. Orang nak mari tidur pun silalah tidur. Dapat pahala pada penyumbang tu. Jadi dia buat gitu, bagus. Jangan masjid buat macam tu. Kita buka. Dengar ni dekat TikTok dekat ni. Mari sini waktu Zuhur dengan Asar memang kita sediakan aircon. Lepas mandi shower masuk dalam ni berehat, memang sedap sangat, nyaman. Sedap-sedap Asar orang azan nak tidur dah. Jadi itu kita buat sebab apa? Masjid kita ni masjid yang dibina 99% lebih daripada sumbangan orang ramai. Jadi kita pulangkan balik pada orang ramai. Tapi bulan tu bukan bermaksud percuma, ada juga yang kena bayar lah. Kelas-kelas kena bayar, anak-anak mengaji kan. Sebab kita nak upah guru. Ada yang perlukan duit, tidak semua percuma. Bilik musafir kita perlukan juga sumbangan supaya kita boleh buat nak tambah tandas tu. Sampai dapat sijil esok, kita akan tambah tandas kedua-duanya. Dah standby dah piping tu. Jadi pakat-pakat sumbang lah. Jadi ketika kita menyumbang, nak beritahu tadi,
sumbang tu biarlah kerana Allah. InsyaAllah bila kita sumbang kerana Allah, Allah akan beri lebih pada kita. Dan kalau kita tak nak beri pun menghalang diri kita untuk buat sesuatu pun kerana Allah. Mungkin sebab-sebab tertentu kita rasa kalau beri pada dia makin banyak dia buat dosa. Kita beri pada dia, dia gunakan duit kita ke arah yang tak baik. Betul-betul kerana Allah, bukan kerana tak nak beri. Tapi tak nak kena beri tu kerana ingat pesan Nabi, ingat pesan Allah. Jangan biarkan orang ni buat apa berterusan melakukan dosa, kita halang diri kita daripada membantu dia dengan tujuan itu. InsyaAllah orang yang macam ni sempurnalah iman dia, insya-Allah. Jadi saya rasa sekat dulu hari ni sebab saya nak kena pergi ke Kuala Lumpur awal sikit. Saya pukul 3 petang ada program dengan bekas-bekas pelajar MRSM Kuantan. Ada minum-minum dengan bekas pelajar di KL. Jadi kena gerak awal. Dan malam ni pun ada program dengan dia orang semua. Esok tengok Assalam subuh. Pagi esok jadualnya diberi pada saya ialah saya dengan Irma Hasmi sekali lagi. Jadi tolong like, komen dan share. 3 benda tu buat. Satu lagi tambah, komen, like, share dan infak. Beri. Yang infak tu kalau boleh besar sikit. Infak banyak-banyak sikit. InsyaAllah kita nak siap. Saya nak sebut sebelum saya berhenti ni, kerja-kerja akhir yang kita nak buat ni, pertama turak keliling ni, tar jalan ni, keliling 40,000. Lepas tu kita nak pasang, kita dah tempah ni, yang muslimat punya ni, dah tempah, 25,000 ni dah dapat. Ada seorang sumbang, dia minta jangan sebut nama dia, sekadar saya sebut dia tu seorang artis sahaja. Dia bagi 25,000. Ini kita nak pasang, tunggu siap ni. Jadi border muslimat tu akan cantik lah. Kemudian kita nak usaha juga secepat mungkin tangki untuk simpan air mineral. Air kita tu nak cari tangki dulu. Piping dah ada, tangki tak ada. Tangki mungkin tangki besi lah. Kemudian bayaran-bayaran dalam ni yang kita dapat tak siap lagi, dah ada berbaki sikit lagi. Kemudian elektrik semalam ada kita punya penyumbang Tegar bagi 10,000 semalam. 10,000 asal dia kata nak bagi 15,000. Tapi dia kata sebelum saya kenal ustaz. Ayat dia macam orang bercinta pula. Sebelum saya kenal ustaz, saya menjaga sebuah surau, dia kata. Jadi bila kenal ustaz kat TV, banyak bantu ustaz. Tapi baru ni nak bagi 15,000, dia kata adalah penyumbang Tegar kita ni. Ada dia tengok tengok ni live ni. Jadi dia kata nak bagi 15 tu tak dapat sebab 5,000 nak tarik ke surau tu, nak bantu juga. Baguslah orang macam ni, bagus sangatlah. Allah pasti Allah ganti dengan syurga lah. 10,000 bagi pada kita untuk elektrik saja. Nampak saya sebut ada elektrik tak selesai lagi ya. Jadi kontraktor elektrik boleh selesaikanlah kerja-kerja dia sebab awak dah bagi 10,000. Mana-mana yang tak selesai. Jadi banyak lagi lah sebenarnya, banyak lagi. Anggaran lebih kurang dekat 300,000 yang kerja-kerja akhir ni. Kerja-kerja akhir sangat yang kita nampak macam dah siap kan, nampak siap, tapi ada lagi bayaran-bayaran yang tertangguh. Jadi doakanlah mudah-mudahan sumbangan laju. Kita tak ada individu yang sumbang banyak-banyak. Macam setengah masjid bagi 1 juta ada seorang bagi. Kita tak ada macam tu. Setakat saya rekod yang paling banyak beri adalah 60,000 sahaja. Itu yang paling banyak beri. Kecuali yang kerajaan negeri beri 100, kerajaan serta bagi 100 zaman bosku dulu tu, itu cerita lain. Yang 100,000 itu kerajaan bagi. Yang individu bagi paling banyak pun 60,000. Jadi mana tahu dengar-dengar individu dia ada duit 1 juta, tak tahu letak mana. Hello lah saya. Ustaz saya ada 1 juta ni Ustaz sebut tu rasa terharu pula saya. Nak bagi boleh? Boleh sebab kalau pun sini tak habis 1 juta, tu 300 kita guna, 700 kita salurkan ke Ma'had Ar-Raudah yang kita nak mula tahun depan. Dan satu saya nak beritahu, ni sebelum saya lupa. Kita dah tempah set memanah. Set memanah 10 dan juga papan target untuk anak-anak kita bermain di lapang sasar kita yang kita dah sodok tu. Kita nak buat lapang sasar dekat Ma'had tu. Jadi sebelum kita buat naikkan Ma'had, kita akan letak papan target untuk anak-anak kita memanah di situ. Sebab kawasan kita tu agak jauh daripada orang ramai, kita akan hala ke bukit lah. Budak-budak kita kalau manah tidak menghala ke rumah, tidak ada esok tembus kepala.
Jadi bagi mereka yang nak menyumbang, kos satu set memanah ni 250 hingga 350 tak silapnya. Dia gantung pada saiz, gantung pada jenis. Jadi kalau nak sumbang, termasuk yang dengar dekat kita punya medsos ni, nak sumbang tolong kontak kita segera. Sebab kita dah dapat quotation harga dia, kita nak secepat mungkin sebab nak layan anak-anak kita ni. Anak-anak kita tak boleh, macam tak boleh nak tahan sekarang ni. Tu dia nak cerita anak-anak kita memang hebat, cerdik maknanya. Tak boleh dikawal sekarang ni. Jadi kita bagi dia orang main, cari tempat main, main kau kat sana. Jangan dipanah kawan sudah. Kerana kita akan ada coach, latih anak-anak kita memanah dan sebagainya. Dan ibu-ibu bapa-bapa pun kita akan setkan hari bila bapa-bapa main. Tengoklah pada ketika itu rasa target tu nak bayangkan suami sendiri ke, ikutlah. Ikutlah pada hari itu. Jadi kalau rasa nak, saya nak dua ustaz. Dua-dua dia letak gambar suami saya. Kata marah betul gayanya. Janganlah gitu. Target muka orang lain lah. Kita sponsor lah 2 ataupun 3. Kalau anda kata tajaan tu datang, 20 orang taja. 20 kita beli. Dan, ni saya sebut ni awal-awal ni, supaya tuan-tuan perempuan semua tak terkejut ya. Kita nak beli kuda. Kuda. Bukan kuda mainan tak, kuda betul-betul. Esok bila dah memanah, kita akan beli kuda bagi anak-anak kita naik kuda. Dan saya akan usahakan supaya kawan-kawan kita yang ada tanah sekitar tu kalau nak sewa pada kita lah. Kita buat apa tempat kuda sekol pun tak apa lah. Kita ada kenalan yang boleh tolong belikan kuda-kuda pencen. Bukan sebab kita bukan nak berlumba pun, kuda nak ajar anak-anak kita tu. Jadi ada manah, ada kuda insya-Allah. Dan satu lagi ialah kita akan, ni pun nak kena beritahu awal juga ni, kita nak tanam pokok anggur. Sebagaimana Ustaz Mat kecil buat, dah tanya dah Ustaz Mat punya PA dia macam mana cara nak tanam benih tu dah ada. Dan kita akan cuba juga pokok tin di kawasan tanah kita yang kita sodok tu, kita baru ratakan di tempat geduk tu. Jadi harap nanti jadilah ada kebun, ada tempat memanah, ada kuda. Lepas tu ada mahat esok, seronoknya lah. Dan bila ada mahat esok, antara kita punya benchmark tempat yang kita nak tengok best practice-nya, antara tempat yang menarik yang kita nak tengok, sekolah yang boleh kita copy di luar negara, dalam negara ni adalah tempat-tempatnya. Luar negara antaranya ialah Mahat Zaitun di Indonesia, dan juga Guntur, Pondok Guntur. Ini antara yang popular lah hari ni sebab dia menerapkan semua aspek dalam pembelajaran anak-anak tu, akademik pun ada, agama pun ada, hafazan Quran pun ada. Ini kita akan benchmark. Pada ketika itu mungkin kita akan selalu, mungkinlah kalau ada yang nak mengikut lawatan dengan tajaan sendiri, bolehlah kita bakat-bakat berjalan. So kita tengok amalan terbaik di mana-mana. Dan dalam masa terdekat kita akan pergi ke belah selatan. Kami dah merancang dah, pihak musalla merancang untuk buat lawatan ke antaranya ialah Akademi Al-Bayan. Nak pergi juga Masjid Sendayan, tengok pengurusan ni macam mana, hiasan dia orang. Dan berapa lagi tempat di belah selatan. Utara kita pergi 2 kali dah. Selatan pula kita pergi. Lepas tu kita akan buat lawatan balas ke Kelantan pula insya-Allah. Ke Kelantan sebab dah datang sini, masjid dia orang, kita kena lihat ziarah pula. Masjid kat Kelantan boleh macam tuan-tuan. Macam masjid dia orang. Tak terlawan kita. Jadi kita bukan nak lawan. Kita nak kalau boleh duduk seiring dengan mereka, dan yang pentingnya imarah lah. Kita nak orang datang ke masjid kita dan kita buatlah yang terbaik supaya ada, kita kata ada daya tarikan kepada masjid kita. Itu sajalah. Mudahan apa yang saya sebut ni bukan sekadar memberi manfaat kepada kita semua, tapi memberi manfaat pulang-pulang balik kepada musalla atau masjid yang sama-sama kita bina ni. Sama-sama kita war-warkan apa usaha dan apa ikhtiar kita untuk mengimarahkan musalla kita. Mudah-mudahan itu pun dah jadi pahala dengan sebab kita sebut-sebut kepada kawan-kawan kita insya-Allah. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput semua ada makan kat belakang Ada gerai jualan, ada Kak Z, ada gerai depan tu, ada yang kawan kita yang selalu niaga tadi kat depan. Jadi minta sama-sama kita ni support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.